Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to Borak Kepo, di mana podcast yang paling kepo sekali. Kita buat slow-slow sikit lah kan kali ni kan. Saya ada, hari ni ada, kita kirakan kau guest lah juga kan. Kau ada Rauf. Dan kita ada pempengaruh kita yang sangat terkenal di Twitter. Yang tahu lah, YTJT lah orang cakap. Kita ada brother Nizam Bakery dengan ini susah sikit ni. Izwan, iaitu bekas wartawan dan juga pembaca berita di TV3 yang korang selalu tengok dulu tu. Terima kasih sebab sudi datang kat sini. Alright. So, sebab apa kita ada pempengaruh influencer pada hari ini? Sebab kita nak borak lah sikit. Sebab baru-baru ni orang kata pasal isu Palestin dan Israel ni, orang kata memang panjang lah kan. Sendiri semua tahu apa semua. Tapi yang best ni untuk kita tekankan sini adalah bila influencer bercakap mengenai Palestin, isu Palestin ni kan, yang baru-baru ni isu tak nak kongsi, tak nak share awareness. Sebab kan influencer kan, diorang dah ada followers, diorang dah ada pengikut yang orang kata boleh share awareness tu kan. So macam mana pendapat ini kita boleh try dengan kita punya pengaruh di Twitter dulu. KNB. KNB. Penyokong menu ke? Okey. Itu sensitif. Itu sekarang sedih, tak boleh bincang. Itu sedih. Apa tu, yelah sebab influencer ni sebenarnya aku pun geli lah dengan data influencer ni kan. Data pengaruh ni. Tapi nak buat macam mana, ini kehidupan kita sekarang. Kehidupan yang di alam sebenar dan di alam maya kan. So ada orang ambil serius, ada orang ambil terlalu serius kehidupan dekat social media. Dan orang jadi confused lah. Orang jadi confused antara influencer ni kerja dia apa? Sebab kita selalu tengok dia hari-hari, dia mengeluarkan pendapat dia tiap-tiap hari mengenai apa-apa lah yang dia nak bagi pendapat kan. So bila ada satu isu yang viral ataupun isu yang sebenarnya bagi aku isu Israel Palestin ni dia agak sensitif sikit dari segi ialah perasaan, dari segi keagamaan kan. Maksudnya dia merenggut jiwa orang lah, ada baby meninggal dan sebagainya. Jadi of course masyarakat akan terdorong untuk push influencer ni untuk share pendapat lah. Dan bila kita kata pendapat ni, bukanlah kau kena jadi macam reporter yang pergi kat Gaza tahu detail semua benda kan. Kadang-kadang it can be as simple as sharing your emotion kan, ataupun campaign untuk derma kepada badan-badan yang bagus. Jadi benda tu bercampur bau juga. Dan yang paling tricky sekali kepada diorang ni, yang geng-geng yang famous ni, influencer ni, aku tak lah kan, yang artis-artis semua ni ialah dilema dia ialah sebab benda tu platform ataupun account tu personal tau. Account tu ialah sebahagian daripada diri dia. So kadang-kadang ada orang yang cakap, suka hati aku lah, aku nak share apa, ini account personal aku. You cannot decide what I want to choose on my platform. So itu ialah argumentnya. Tapi bagi aku benda ni melewati batas itu. Sebab ni ialah humanitarian punya isu yang melibatkan semua orang. So you will be deemed as not a part of humanity itself bila kau memilih untuk tak cakap pasal benda tu, because the whole world do. So bagi aku di situlah kejanggalannya lah. I mean bagaimana influencer tu nak menjustifikan diri dia kenapa dia tak nak share ataupun dia tak nak post pasal dia Palestin tu, itu terpulang kepada dia orang lah. Tapi penting untuk kita semua faham apakah faktor-faktor yang menyebabkan isu ini berbanding semua isu lain, yang menyebabkan dia punya level of sensitivity dia tu tinggi, dan kita bila kita faham itu, kita juga akan faham dari manakah datangnya desakan masyarakat untuk influencer ni bersuara ataupun share dia punya opinion. Kali terakhir Gaza ni kena serang 2014 tau. Betul, yang besar macam ni. Maknanya dah 9 tahun lah skala peperangan Kalau sebelum ni Zionis Yahudi dia kata operasi. Dia nak lakukan pembunuhan ke, dia culik orang ke, atau dia pukul orang ke, nama dia operasi. Tapi kali ni PM Benjamin Netanyahu kata ini perang. Jadi dia satu level up. Jadi 2014 ke sekarang ni 9 tahun dah. Tak boleh ke kau sebagai pempengaruh, orang yang ada follower ratusan ribu, ada yang juta, kau guna sikit aja daripada portion dalam media sosial kau untuk just katakan sesuatu bahawa kalaupun kau tak condemn apa tindakan yang dilakukan oleh Zionis,
kau bersimpati dengan budak-budak yang mati. Kau bersimpati dengan bapa yang tiba-tiba semalam mati bini, hari ni mati anak. Jadi aku memang sangat ada rasa tak puas hati lah. Aku memang golongan yang tak puas hati. Kau berdendam lah ni. Aku tak berdendam, tapi aku kata macam kenapa kau nak cakap pasal drama kau sekarang ketika budak-budak mati weh. Dan budak-budak mati ni di suatu tempat yang dia tak boleh lari diri. Lainlah dia sebenarnya ada option, dia boleh pergi sana sini, tapi dia mati kat situ. Kita mungkin kata okey, faham lah kenapa kau ni. Ini diorang tak boleh pergi mana-mana. Diorang stuck dekat situ. Dan kau pun buat bodoh juga. Jadi ada 364 hari yang lain daripada setahun tu kau nak cerita pasal drama kau. Tapi kali ni kau tetap memilih untuk diam juga. Itu dia buat aku rasa ada rasa tak puas hati sikit. Ni adakan mengena ke dengan isu-isu latest ni? Aku geram bila dengar ataupun baca ada beberapa artis kata biarkanlah itu antara aku dengan Yang Maha Esa. No. Dia main macam tu lah. Aku macam kita tak boleh reason lah bila tak boleh bincang sebab bila kau bawa masuk Tuhan sekali masuk dalam tim kau dah tak ada ruang untuk bincang lah kan. Jadi sebenarnya kalau kau kita tak kata kau nak bercakap dengan Yang Maha Esa tu okey, betul dah, bagus dah, tapi inilah hadirnya perkataan solidariti. Kau kena tunjuk kebersamaan kau. Halo, pelarian-pelarian Mexico yang masuk Amerika, yang cari jalan panjat tembok ke, buat terowong ke, itu pun dia cakap dia sokong Israel. Habis kau artis yang ada pengaruh-pengaruh yang kita ni masyarakat beri kau pengaruh tu, tapi apabila kita merasakan tolonglah bersuara sikit, budak mati weh. Budak mati bukan sebab dia sakit ke apa, dia kena bom. Badan dia berkecai. Kau tak tengok Al Jazeera, bapak pegang 2 beg plastik macam ni satu tangan, ni satu kepala. Kan? Itu pun kau pilih untuk diam. Bila lagi kau nak bercakap? Jadi, benda-benda yang macam ni buat aku macam lost respect sikit. Aku lost respect. Aku kata kita telah memberikan kau pengaruh, kita telah memberikan kau sokongan selama ni dalam kerjaya apa yang kau buat lah, industri kreatif kau. Tapi kau tak gunakan kembali dan kau berselindung di sebalik, biarkanlah. Itu antara saya dengan Yang Maha Kuasa. Hujan. Tersandar-sandar tu. Tapi macam mana kan, ada itu cakap tadi pasal artis kan. Ada few juga artis yang macam support artis daripada Israel itu sendiri kan. Macam contoh ada yang daripada yang Gal Gadot tu kan, dia support sebab dia kata humanity kan. Sebab dia cakap sebab kat sana tengah perang, so just diorang cakap be safe. So macam mana dengan pendapat pasal isu yang itu? Aku tak salahkan lah, sebenarnya kita hidup dalam dunia persepsi kan. Kita ada persepsi kita, mereka ada persepsi mereka kan. Dan bagaimana media ni mempengaruhi persepsi dan membentuk cara pemikiran kita, itu dah bukan satu rahsia lagi. Jadi kalau sesiapa yang bersimpati dengan Israel, itu hak mereka kan. Tetapi kita ni, terutamanya kita ni orang Islam yang kita diajar jangan hanya melihat dengan mata kepala tapi lihat dengan mata hati. Sebab tu kita tahu walaupun diorang kata Hamas yang mula dulu, Hamas yang culik dulu, itu Hamas buat 78 atau 80 jam yang lalu. Betul. Yang Israel dah buat 60 tahun dulu tu, apa yang kita nak cakap kan? Jadi kau jangan nampak Hamas takkan buat macam tu kalau kata dia tak kena jentik dia dulu kan. Sebelum kejadian Hamas mencuri ataupun menculik orang-orang Yahudi ni, kemudian bawa lari masuk ke Gaza tu, 2 bulan sebelum tu rejim Zionis bunuh 200 orang Palestin. Ada dunia bersuara? Tak ada dunia bersuara. Tapi kenapa Hamas buat begitu? Ialah kerana tak keluar dekat berita pun bagaimana visual orang kena sepak terajang dalam Masjidil Aqsa. Orang tua nak pergi beribadah, dia tak bagi pergi dan sebagainya, dia tolak dan sebagainya. Semua tu tak keluar di mainstream media. Jadi apabila Hamas terpaksa buat langkah tu sebab dia selama ni dah diasap, kau kurung orang dalam penjara terbuka, kau asap orang tu sampai ke dinding, sampai orang tu dah tak boleh nak buat apa-apa, tiba-tiba orang tu keluar tangan dia sikit, dia cubit sikit je. Kau melalak satu dunia. Terorisme. Kau mengganasi aku. Kenapa kau buat macam ni pada aku kan? Sedangkan yang selama ni kau pijak kepala orang, kau halang orang nak pergi buat beribadah, tak ada siapa yang ambil peduli. Dan pempengaruh ni pula yang macam cakap tadi lah, ambil masa ni nak
tak nak tunjuk solidariti, kata biarlah sebab I tak nak cakap lah sebab benda ni politik lah, macam dia tak boleh jadi politik. This is beyond politik. This is beyond politik, this is beyond religion. Betul. This is humanity. Yang mana waktunya semua kita kena bersatu. Tak apa, kau pilihlah siapa yang kau nak sokong, A ke B, aku tak ada masalah. Aku hormat kalau kau sokong Israel. Sayangnya kau termakan propaganda Israel kan, atau mainstream media dunia. Tak apa, itu pandangan kau, tapi aku ada pandangan aku dan aku harap kau pun hormat pandangan aku. Tapi tadi cakap pasal Hamas semua kan. Yang ni kita nak lari sikit topik daripada influencer tu kan. Maybe ada orang yang tengok, orang tak tahu apa tu Hamas. Mungkin Izwan sendiri yang memang rasanya ada knowledge pasal mengenai ada Hamas, Fatah kan. Mungkin boleh berkongsi sikit apa itu Hamas. Palestin ni ada dua lah. Dia ada satu tebing barat, satu lagi yang kita istilahkan semenanjung Gaza. Dia macam Malaysia ni ada dua, satu semenanjung, satu Sabah dan Sarawak Lampung kan. Dia terpecah dua di satu tanah yang dijajah oleh Yahudi pada peristiwa perang 1947-1948 pembentukan rejim Zionis. Jadi tebing barat ini dikuasai oleh PLO, Palestinian Authority lah. Dia kalau dahulunya ada Yasir Arafat di situ apa semua. Tetapi Hamas ini adalah satu lagi yang menguasai semenanjung Gaza ni, bahagian yang kecil sedikit daripada tebing barat ni. Jadi PLO menggunakan pendekatan berdiplomasi. Kita akan bermesyuarat, Israel dengar apa kami nak cakap. Okey, Israel pun kata tak apalah kami dengar. Dia kata dia dengar tapi sebenarnya dia tak dengar pun kan. Jadi Hamas kata no. Sebab kau buat macam tu dan kau tunjukkan macam tu pada PLO, aku takkan setuju dengan cara berdiplomasi. Lagipun kehidupan di tebing barat dengan di Gaza tak sama. Di tebing barat walaupun mereka terpenjara dalam tembok yang tinggi 10 meter dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya mereka bersempadan dengan Jordan. Kalau jadi apa-apa, aku boleh lari ke Jordan. Di sebelah Gaza pula, dia dikeliling sebelah timur dia Israel, sebelah barat dia laut. Sebelah selatan dia Egypt, Mesir. Jadi Mesir pun tutup pintu sempadan, laut pun kau tak boleh lari. Sebelah ni lagi Israel, aku nak lari ke mana? Jadi situasi dia sangat berbeza. Itu yang menyebabkan tekanan apabila kita ni kawan sekerja lah. Kalau aku tengok korang dua kena pukul kan, takkan aku nak tengok je kan, biar apilah. Saat ni mati-matilah kan. Takkan aku nak tengok macam tu weh. Tapi kali ni dia dah terlalu lama sangat dia pendam, dan dengan bekalan elektrik yang dikawal, bekalan air yang dikawal, minyak dikawal. Maknanya kau buat aku ni, bahasanya ialah semi-human tau. Aku ni subhuman, separa manusia je. Kau tak anggap manusia pun sebenarnya kan. Jadi itulah wujudnya Hamas di sini, yang menggunakan pendekatan ketenteraan, menggunakan pendekatan keras, sebab pada dia aku tak boleh bercakap baik dengan Yahudi ni. Yahudi ni akan, kalau lagi aku bagi muka kat dia, lagi dia pijak aku. Jadi dia terpaksa gunakan cara yang keras. Tetapi itulah, bila dia guna cara keras, dunia katakan bahawa Hamas ini adalah teroris yang disokong sangat oleh Amerika. Aku nak mungkin cakap pasal tadi lah kan. Kalau kita kadang-kadang artis ataupun influencer kan, macam yang kes tu yang dengan Gal Gadot apa semua tu kan, dia ambil gambar dengan Gal semua. So bila tiba masanya dia rasa accountable ataupun ada orang hulu mic, kalau bahasa reporter yang jolok mic dekat dia dan suruh dia bercakap, kadang-kadang artis ataupun influencer ni dia lupa yang accountability bila dia bercakap tu kan, maksudnya dia pun ada dibebani dengan tanggungjawab yang sama dengan orang lain kan. So aku tak tahulah sejauh mana pengetahuan dia ataupun tahap pendidikan dia, aku tak nak assume apa-apa, tapi bagi aku dia terlalu naif lah kalau bila orang tanya kau pasal benda tu, tiba-tiba kau nak jawab yang macam defensif. Read the room man, come on. Macam adakah macam kau duduk dalam gua ke, kau tak tahu apa yang jadi Israel Palestin ni dah 70 tahun. And this is not even a conflict. Konflik ni bila dua negara yang sama handal, yang sama kekuatannya, contohnya macam World War contohnya, ataupun Cold War antara Amerika dengan Russia. Ini bukan konflik, ini memang seorang pakai kereta kebal, seorang baling batu bro. So it's a genocide, there's a apartheid, negara apartheid yang memang aku rasa semua orang yang hidup di bawah cahaya matahari yang sama ni tahulah isu ni. So adalah sama ada terlalu naif or
you choose to believe the wrong narrative lah. Dan kau ialah artis ataupun kau ialah influencer. So boom, bila statement kau tu disiarkan di media memang itulah kerja dia bila interview artis dan ataupun macam Izzuan cakap tadi, media lah yang bagi career kepada artis, exposure dan sebagainya. So when you took a wrong step, then kau kena terimalah bahananya. Memang tambah pula mungkin semangat bawang ataupun semangat mengecam orang Melayu, orang Malaysia ni lebih dia memang tradisi dan budaya sebelum wujud media lagi. Betul. Jadi kau hadaplah bahananya. So mungkin itulah benda yang kena semua orang berhati-hati lah kot. Mungkin di platform personal probably macam lantak lah apa benda semua, aku nak tweet apa, aku nak share apa semua, tapi bila media tanya kau, memang for sure kau tahu akan keluar paper esok ataupun akan keluar di website 30 minit lepas kau bercakap tu. So headline pula kontroversi. Headline mesti kontroversi, sebab itu kerja media, dia pun meniaga kan. So benda-benda macam tu yang kadang-kadang menyebabkan kita rasa tak adalah, bukanlah marah ke apa ke, tapi kadang-kadang frust lah. Sebab dia orang ni dipandang tinggi oleh masyarakat. So mesti ada rasa tanggungjawab tu lah bila menjawab kan. Bila dah jadi macam ni, melingkup lah. I also have a question from audience lah, I would say. Then macam mana you decide which one to believe? Because there's one mainstream media that's giving all the mainstream information, and then the other one is like you said, the membawang people from yang memang writing everything from the side of emotion. Then how do you choose to believe which is right, which is the correct information? How do we go about that? Macam mana kita tahu? I think itu depends kepada diri kita sendirilah kan. From the credible sources yang ada. Contohnya insiden yang terbaru ialah insiden pengeboman hospital kan, pengeboman hospital di Gaza tu kan. Kalau kita tengok memang ada sumber daripada yang memang yang sahih, yang memang wartawan, yang memang jurnalis lah, media practitioner yang memang ada di Gaza pada ketika itu. Bila dia analyse video atau apa semua, memang ada kemungkinan yang besar memang bukan Israel yang bom. Memang ada kemungkinan memang roket yang tidak berfungsi dan sebagainya, yang tersasar dan sebagainya. So of course emosi kita memang 100% akan mahu bersetuju bahawa memang Israel yang buat benda tu. Dan kita pun tak tahu. Mungkin Israel yang bom kan. Of all the possibilities, sebab ada dua camp yang bagi bukti masing-masing kan. Ada yang bagi bukti memang betul Israel yang bom hospital ni, dan ada juga yang bagi bukti yang sebaliknya ni pun bukan Israel saja, malah memang ada orang yang pro Palestin pun, yang penyokong Palestin pun, dia pun bagi bukti bahawa sebenarnya bukan Israel, sebenarnya memang dysfunctional rocket dan sebagainya. Tapi bagi aku yang lebih penting daripada itu ialah kefahaman kita mengenai isu itu tidak membutakan mata kita untuk membincangkan tentang polemik, tapi memberi kefahaman kita kepada akar isu tu. Jangan bergaduh pasal benda yang dekat Twitter atau dekat benda yang current tu je. Benda yang current tu bukan itu persoalannya. Bukannya isu dalam pertembungan sosial media hari ni, siapa yang betul? Aku yang betul. Macam kita rasa kejayaan. Aku sokong orang yang betul hari ni dekat sosial media. Dapat internet points lah panggil. Internet points which is very wrong. Nanti bila kau mati nanti macam mana? Kau nak jumpa budak yang mati dekat Gaza ni, nak cakap kau dapat internet points. Kau nak bagi sedekah internet points ni kepada dia. That's not the case, man. Dia core dia lebih jauh, dia lebih dalam, dan untuk kita faham apakah konflik itu yang sebenarnya. Dan yang lebih bagus lagi ialah bila kita boleh relatekan benda tu kepada keadaan dan kehidupan kita sendiri dekat Malaysia ni. Dan kalau kau nak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, sebenarnya tu subjektif lah kan. Dia atas pada penilaian kita. Macam Nizam kata tadi, mungkin pihak barat kata sebenarnya tu bukan misail Israel. Dia kata tu sebenarnya jihad Islam tersasar dia punya ni. Tetapi kita tengok kepada kepelbagaian laporan lah. Kau tengok CNN, memang itulah naratif dia. Dia akan kata tak, ini bukan bom Israel. Kita punya Pentagon kata tu bukan Israel lah. Pentagon lah ini bercakap tentang keselamatan yang paling utuh, yang paling up to date lah dekat dunia ni kan. Jadi kau tengok BBC, mungkin dia cuba main tengah-tengah sikit. Kau tengok Al Jazeera, mungkin dia akan kata betul ini memang Israel lah yang target hospital apa semua kan. Jadi naratif tu tersedia pelbagai, terpulang pada kau. Tapi kalau aku nak bawa satu ni, aku suka bawa satu contoh daripada saluran TV US ni, MSNBC, memang tengah tular dekat TikTok, yang bagaimana seorang wartawan tu kata, kau comparekan saja scale
misail Palestin yang jatuh dekat Israel dengan misail yang jatuh malam tu dekat hospital. Betul. Sebab based on daripada video tu ada semua orang bercakap lah pasal benda tu. Sebab dia cakap tak mungkin peluru, let's say lah, kalau betul lah itu peluru Hamas, tak mungkin dia boleh pecahkan bangunan secepat dan sebesar itu. Betul. Dia punya skala letupan tu tak mungkin boleh pecahkan satu hospital. Hospital, why? Betul. Jadi kalau sekarang ni aku nak ambil dan aku nak percaya kepada naratif MSNBC tu, apakah aku salah? Dan kalau kau ada nak percaya kepada CNN punya naratif kan, apakah kau salah kan? Tak, dia sebenarnya terpulang pada masing-masing. Tetapi ini waktunya kita bersuara. Jadi itu pokok pangkal kepada perbincangan kita sekarang ni. Aku tak minta lah waktu perang tengah Gaza ni kau pergi duduk kat pojok bilik kau tu, duduk dalam almari ke menangis ke. Aku tak minta kau macam tu. Buatlah aktiviti harian kau kan. Kau nak keluar album ke, kau nak keluar drama ke, kau nak pergi posting depan kamera ke. Buat. Aku pun buat kerja aku tiap-tiap hari kan. Aku pun pergi tengok wayang ke, pergi makan dengan kawan-kawan ke, lepak teh-tarik apa semua. Tapi aku guna sikit ruang dalam aku punya media sosial untuk tunjuk bahawa aku mengambil bahagian kepada satu pihak kan, bahawa pada aku pihak ini betul, pihak tu salah. Aku tunjukkan kepada dunia supaya dan mungkin juga ada orang kata tapi aku teringin nak kata Israel tu betul tapi aku takut kena bash kan. Itu pilihan kau lah kan. Jadi kalau aku tak bash, tapi sebab naratif tu ada tersedia dan menjadi pilihan kau diri masing-masing kan. Kau pilihlah naratif mana yang kau nak percaya kan. Kalau salah pilih naratif kena bash tu je. Itu je kan. Adab lah makan bash. Nasib kau lah. Nasib kau lah. Siapa lah. kau pilih macam tu. Okay, macam tadi kan, macam ni kita dengar daripada, okay lah, maybe dua orang ni ada followers, ada numbers. So kalau share something benda pasal Palestin ni ke apa, orang ada yang tengok. Okay, macam kau pula Rauf. Macam kau kan, kau tak famous. Numbers pun tak ada. Ada buat Famous tadi masuk podcast ni. ada masuk okay lah. Lepas ni kau dapat lah view apa ni. Tambahlah followers sikit. Tambahlah follower. Dapatlah kempen ubat kuat lepas ni. Mana Ubat kamera? ini. Rauf Hussein dekat Twitter. So kalau contoh macam kau ada engkau pun aku tengok kau punya Instagram, kau ada bagi share awareness, engkau ada share mengenai Palestin dengan Gaza kan. Dia sokong siapa? Kau sokong siapa? Kalau berani jawab lah. Kalau berani jawab. Of course lah, kita pro Palestin. So kau ada share. Maybe orang yang ada followers dan ada numbers ni, dia orang share benda-benda ni semua untuk dia orang punya followers tengok juga kan. So besar lah benda tu akan pergi, merebak akan besar. So macam kau pula, adakah kau rasa benda yang engkau buat tu, just pendapat kau lah kan, ada impact tak untuk orang yang melihat posting-posting kau itu? Bagi aku sama je macam orang. Sebab let's say kalau followers kau banyak pun, tapi kalau orang tak tengok story kau, sama je. Tak, orang tak akan tahu pun apa yang kau share tu. Macam aku, apa yang aku share tu adalah untuk family dan kawan-kawan aku lah. Untuk tahu aku sebenarnya tahu apa yang jadi. Kalau followers aku tu tak follow dorang, tapi dorang akan dapat tahu based on daripada story aku lah. Kalau aku share pasal video ke, info pasal Palestin ke, so tak kisah. Aku puji macam Rauf kalau dia buat macam tu. Maknanya sekurang-kurangnya tak perlulah satu dunia tahu, keluarga aku tahu kan bahawa aku bagi perhatian kepada dia. Contohlah, aku keluarkan RM10, aku beli bendera Palestin, aku pacak depan rumah. Aku mengharap ke satu taman datang depan rumah aku ambil gambar, aku pacak bendera Palestin tu kan? Tak, tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan bahawa aku bersolidariti, aku bersimpati. The least aku boleh buat ialah beli bendera kau pacak depan rumah. Cukup. Itu je kan. Itu je yang aku boleh buat kan. Tak adalah aku kata lepas semayang aku berdoa, ya Allah simpatilah kepada Gaza, ya Allah hancurkanlah Zionisme. Hal aku dengan Yang Maha Esa aku punya sendirilah kan. Tapi aku nak tunjukkan aku punya simpati bahawa aku tak bersetuju satu ethnic cleansing sedang berlaku, satu tindakan genocide begini yang sedang berlaku sedangkan kita tak buat apa-apa. Jadi itu je yang aku boleh buat. Itu je lah. Jadi aku mengharapkan apa yang Rauf buat ni, siapa-siapa juga yang dengar, dia kata berkesan ke kalau aku cakap kan. Mungkin Rauf buat story 3 orang je tengok, follower tak ada kan. Katalah 10 orang je tengok kan. Jadi tapi dia buat, dia menunjukkan bahawa dunia atau siapa yang tahu ni, aku take side yang ini kan. Jadi cukup kan. Kalau dia dah menyatakan pendirian dia.
Sebab tu dalam sistem berdemokrasi ni undi tu penting. Mana satu undi je kau bagi, dia boleh ubah keadaan kan. Mungkin orang tu tengah menang, tiba-tiba satu undi kau bagi menyebabkan tadi dia dapat 100, ni orang dapat 101 undi. Dia menang. Jadi biarlah sekecil mana kau boleh tunjuk pun, kalau kau boleh berderma dekat Gaza, dermalah. Silakan. Tapi kalau kau boleh letak satu posting gelap Insta story, kau tempek GIF ataupun Negara Palestin pun, adalah 4 orang tengok, at least kau dah take part dah kan. Jadi tak adalah kau kedekut sangatlah space kau tu untuk kata nak bagi sokongan atau nak tunjuk kau take which side, sedangkan itulah yang orang di sana perlukan. Dia perlukan tu supaya dia tahu, oh, Malaysia bersama dengan aku kan. Oh, Indonesia ada dengan aku. Jadi itulah yang dia buat. Sebab setiap hari dan Rauf, Nizam, orang dekat Gaza ni sebenarnya, aku baca buku dia, tiap-tiap malam mak dia akan peluk anak dia. Kalau ada umur, kita jumpa esok Sebab anytime dia boleh mati kan. Dan bila dia orang bangun, budak-budak akan sujud dulu. Sebab alhamdulillah kita ni ada budak yang bangun, dia hidup tapi dah buta mata, dah tak nampak apa dah kan. Tiba-tiba dia tanya pada mak dia, kenapa tak buka lampu ni? Mak dia cakap, wahal tengah siang terang benderang, wahal kena bom, maknanya mungkin dia tak mati tapi dia buta kan? Jadi untuk memilih berdiam dan tak cakap apa-apa, aku rasa tu pengecut. Aku tak tahu kau takut apa kan? Kau takut hilang follower ke? Hanya sebab kau sokong A atau B kan? Atau kau kata, oh sebabnya aku pelakon lah, ni konflik-konflik ni bukan dunia aku lah. Tapi aku fikir kau, ataupun dia berangan dia ni macam artis Hollywood, ada endorsement juta-juta, padahal tak ada pun. Tak ada pun. Kau pun dapat pun ubat tinggi, ubat kuat. Itu je kempen yang kau dapat. Nak putihkan muka. Putih muka, apa lagi yang kau nak? Ingat influencer kat Malaysia ni kalau komen sokong Palestin kena tarik sponsor daripada Christian Dior ke? Itu pun sponsor je pun. Okay, balik macam tadi kan. Influencer tadi. So ada satu influencer ni, tak naklah sebut nama dia, dekat TikTok kan. Dia dikecam sebabkan dia cakap dia being neutral. Sebab dia tak nak post, sebabkan dia cakap lah yang lain punya influencer dia ada derma untuk Palestin, dia teringin untuk jadi yang sebegitu. Tapi tak tahu nak cakap, mungkin dia takut dia ditarik dia punya kempen ke apa semua whatever lah kan. So dia dikecam disebabkan itu. Jadi tahu tak pasal video tu? Aku dengar jugalah. Kan pasal video tu kan. Yang interview tu kan. Yang interview tu. Cakap baik je tapi aku agak tak kurang berkenan sikit lah dengan cara penyampaian dia tu kan. Sebab macam bagi aku pula, kalau dia contohlah kalau dia tak nak buat posting ke apa ke, maybe macam Izzuan cakap, itu adalah pengecut kan. Itu maybe persepsi Izzuan. Bagi aku macam okay, tak apa, maybe dia ada buat benda lain apa semua, tak apa, tak ada masalah. Cuma statement yang dikeluarkan tu macam, kalau tak boleh nak cakap, baik diam lah. Nampak bodoh. Betul. Kan? Nampak bodoh. So, pandangan? Aku rasa bila dia bagi statement macam tu kan, macam yang aku cakap tadi lah, dia rasa tanggungjawab, responsibility. Bila kau, kalau kau orang biasa pun kau ada tanggungjawab. Bila kau dihulur mic untuk jawab benda dalam media ni, kau tak boleh macam macam tu kan depan kamera. Apatah lagi bila kau influencer yang memang orang look high upon you kan. So sangat-sangat dia bukan lagi ignorant tapi irresponsible lah for you to issue such statement kan. Tapi nanti ada orang akan cakap macam, oh susah lah macam tu. Kau yang pilih kehidupan tu. You choose to become popular apa semua. Someone in front of the public. Janganlah naik cakap saya tak nak menjadi popular sebab itu tiba-tiba viral. Memang baru nak mencarut. memang kan. So tak boleh macam tu. It's regretful lah bila dia keluarkan kenyataan yang macam tu. Dan kita sebagai orang biasa ni pun kena berhati-hati dan beringat. Dan apatah lagi orang yang with the position to influence other people lah. Aku tak nak, dan sorry, aku tak nak jadikan benda ni sebab dia apa yang berlaku kat Gaza ni above religion, above everything lah tapi basically kalau kita melihat daripada sudut teologi agama sikit lah kita ni sokong Palestin
bukan sebab dia Islam saja kan, tapi sebab dia diseksa, makna kita ada rasa kemanusiaan, kita tak setuju penjajahan. Penjajahan is not the way for future, you see. Sebab tu daripada zaman 50-an 60-an negara-negara dah diberi merdeka sebab occupation ini bukan style zaman sekarang lagi Jadi sebab tu kita bersama dengan mereka yang kena jajah ni. Tapi kalau kita lihat dari sudut agama balik, maksudnya bangsa Yahudi ni dia bangsa pilihan Tuhan. Dia kalau mengikut kitab Taurat dia kata maknanya mereka ini telah dipilih Tuhan untuk duduk di tanah tu. Jadi ada dua camp saja. Satu, orang yang sokong Yahudi Zionis ni sebab dia bangsa pilihan Tuhan, the chosen people. Satu lagi yang menyokong Palestin kerana dia ini diseksa dan dijajah. Ditindas. Kau neutral, kau dari planet mana bro? Kau datang turun dari bulan bila bro? Kan? Yang kau tak boleh pilih mana-mana satu yang kau tak nak ambil side langsung ni kan? Tu persoalan aku, kau baru keluar gua ke atau apa yang kau tak tahulah nak cakap benda ni kan. Satu orang mati, satu orang yang membunuh. Jadi kau pilih je lah mana satu yang kau nak side kan. I mean, aku cakap balik tadi, aku tak kisah pun kalau kau nak sokong Yahudi, tu hak kau lah kan. Aku tak akan mengata apa-apa, tapi of course mungkin dalam diri aku akan sorry lah, tapi bodohnya kau bodoh ni. lah. Itu dalam hati aku lah. Aku tak akan cakap depan-depan lah kan. Hak aku lah kan. Tapi kalau kau tak boleh memilih tu lagi lah aku nak cakap perkataan tadi tu kan. Simple kot. Itu salah satu yang aku tengok yang yang artis tu lah kan, yang cakap pasal Boleh sebut tak boleh? Pandai lah aku sensor kejap lagi. Tak, sebab yang aku geramnya kat situ, sebab aku rasa nampak bodoh sangat. Sebab engkau tak fikir sentimen tu, sebab engkau daripada Malaysia, and kau pun Islam, and then kau boleh cakap pasal benda tu. Dan walaupun dia boleh cakap dia bukan pun tentera Israel, dan setahu aku dan tak silap aku, kebanyakannya orang yang daripada Israel semuanya kena jalani military, betul kan? So dah kan nampak bodoh kat situ bila kau cakap macam tu kan. Kau support benda-benda yang macam tu. Dan benda tu pula kalau media luar lantak kau lah kan, tak apalah. Ini adalah media dekat Malaysia sendiri kan. Tapi bila kita dah cakap pasal yang media dekat Malaysia tu kan, bila dah post benda-benda bodoh ni, of course lah kita tak boleh lari kalau kena bash kan, antara tentera bawang yang paling kuat di dunia. Betul. Itu kan diakui kan, yang memang diakui kan. Memang banyak dekat Twitter semua diorang siap Avengers Assemble kan. Tapi yang cakap balik yang pasal yang influencer TikTok yang dia cakap tadi tu kan, ada few tengok ada orang siap buat live. Yang ni aku agak terkesan sikit lah. Ada orang buat live, tengok follower dia agak turun berapa banyak kan, sebarkan pasal benda tu. Kadang-kadang aku jadi fikir, kau dah marah dia tak apa, tapi sambil buat live follower jatuh, itu adakah masalah hati ataupun apa? Masalah otak. Faham tak? Dia memang buat salah, tapi kenapa dia ambil, bagi aku menghukum tu terlampau. Kalau macam orang cakap macam mana aku nak cakap, kalau Dajjal tengok ni dia cakap teruk dah ni, orang tahu tak kan? Kerja Tuhan. Betul. Katanya orang ambil ibarat dia mengambil kerja Tuhan. So macam mana pula kita nak counter daripada apa yang diorang buat tu salah? Maksud kau cancel culture dekat ni lah. Terlampau orang kata kau ambil kerja Tuhan ni kan. Terlampau Yelah, orang kita ni memang takut hilang followers kan. Dia rasa macam suatu bentuk pengesahan status dirinya itu ialah daripada jumlah follower dia. Jadi apabila follower dia berkurang, aku tak naklah meletakkan atau mencelup kaki aku ni dalam bahagian-bahagian yang boleh memberi risiko tu kepada aku kan. Di mana yang aku boleh elak, aku elak lah kan. Kan kalau aku cakap aku sokong Hamas, aku mungkin penganut follow-follow aku non-Muslim kata kenapa aku sokong pengganas pula kan. Kalau aku cakap aku sokong yang ni, benda-benda ni mungkin akan ketara sedikit, terutamanya kalau kita kat Semenanjung ni demografi kita orang Melayu Islam lah kan banyak. Tapi mungkin di Sabah Sarawak dia ada satu very soft line yang macam kalau aku take this side, nanti kawan-kawan Kristian aku cakap apa pula, kenapa kau tak sokong dia, orang tu bangsa pilihan Tuhan weh. Makna bila dia chosen people, dia boleh buat apa saja yang dia nak buat. Cuba engkau, kalau orang dah letak senapang kat engkau lawan ke atau kau tadah je. Jadi dia bawa hujah-hujah macam tu. Jadi bila dia tak dapat define ataupun dia tak dapat suatu pemikiran yang waras untuk dia nak pergi which side, sebab tu keluarnya komen-komen yang macam ni. Tapi orang yang takut kepada kehilangan followers ni,
aku simpati lah. Aku simpati lah. Tu dunia je. Itu dunia je kan. Followers kau banyak-banyak, tu dunia je. Dunia semua tu. Malaikat catat pahala aku. Aku post. Bukannya aku tak post. Ada ke? Ada. Close friend? Kau like kan? close friend kau cakap. Tapi benda ni sebenarnya tak pelik bila kita tengok ada orang buat live follower count menurun benda semua kan, macam meraihkan kegagalan ataupun kebinasaan orang pada mata orang lah, sebab dia dua benda lah. Satu ialah sebab memang ya kita suka ke kita tak suka ke, memang social media ni ialah kiranya kalau macam kita berdiri depan cermin, yang dalam cermin tu ialah social media. So kalau kita bergerak, benda dalam cermin tu pun bergerak. Kalau cantik kita kat luar ni, kita rasa yang kat dalam tu pun cantik. Bila kita nampak benda dalam cermin tu buruk, kita rasa diri kita sendiri buruk. Kadang-kadang cermin tu tak accurate pun, dia punya reflection kan. Jadi garis yang memisahkan antara kehidupan yang nyata dengan alam maya ni dah semakin tak ada dah di dunia ni, disebabkan kita terlalu obses dengan benda tu kan, dengan social media. Itu satu benda. Lagi satu ialah dalam, kalau tak silap aku bahasa Jerman, dia ada satu perkataan khusus. Aku rasa bahasa Melayu tak ada perkataan ni. Sorry lah, siapa yang tahu Jerman mungkin tahu aku salah sebut perkataan ni. Dia apa? Schadenfreude. Schadenfreude ni maksudnya ialah rasa gembira bila kita melihat kebinasaan ataupun kemusnahan ataupun kesusahan orang lain. Memang dalam Jerman ada satu perkataan khas macam tu. Jadi dan dalam social media ni juga dia dah menggalakkan satu fenomena psikologi yang orang psikologi dah kaji benda ni bertahun-tahun lah, iaitu mob mentality lah. Mob mentality. Bila kita boleh berselindung di sebalik sekeping gambar ataupun sebuah akaun social media, kita rasa kita boleh buat apa-apa. Kita rasa kita takkan tertangkap ataupun terhukum. Kita rasa kebal. Jadi benda-benda mob mentality ni kadang-kadang bagus sebab kita boleh menjahanamkan benda yang tak bagus kat internet. Contohnya dulu ada kempen Israel koyak lah, apa benda semua kan. So itu bagus. Tapi dalam masa yang sama juga dia akan wujudkan masyarakat yang macam tu lah, yang memang dah tak ada kerja sangat, tak ada hidup sangat kau ni, sampai kena buat live tengok followers count orang menurun dan sama-sama meraihkan benda tu dengan orang lain. Mob mentality. Even just to digress a bit, even mob mentality ni sebelum zaman social media pun orang pernah buat eksperimen. Ada satu reality show dekat UK rasanya. Dia macam dia bawa this one guy untuk menjalani kehidupan harian dia. Setiap macam dia pergi beli makanan, dan dia pergi jumpa girlfriend dia. Tapi di setiap satu persimpangan dalam kehidupan dia tu, dia perlu buat dua pilihan, dan pilihan tu dibuat oleh penonton di studio. Macam ada beberapa ratus ataupun ratus orang di studio. Bila orang buat eksperimen tu, semakin lama orang tu buat aktiviti seharian dia, keputusan tu menjadi lebih buruk. Lagi buruk, lagi dahsyat sampai dia kena tangkap. Dia kena tangkap polis. Macam jadi sebenarnya audience tu yang audience nak yang dia decide. macam, Contohnya hari ni aku nak pergi, dia mula-mula biasa je, mula ringan macam okay, aku nak beli hari ni aku pergi mamak nak makan nasi canai ke nasi lemak. Dia mula dengan keputusan yang ringan macam tu. Okey, nasi lemak. Okay, kalau nasi lemak lepas ni kena pergi mana, you know. Tapi keputusan tu menjadi lebih grave dan akhirnya dia buat jenayah something like that lah. This is a reality show. Reality show. Last kali macam lelaki tu kena tangkap or something, dia dibawa masuk ke studio. So macam dia tengok, oh rupanya keputusan tu dia memang dia bagi tahu keputusan tu, okay you kena buat ni, tapi dia tak aware yang sebenarnya audience dan audience ni memang tengok Mamat ni bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. So dia macam proven benda yang berkaitan dengan mob mentality tu lah, you know. Faham. Aku pun dulu kena bash bro. Aku pun hilang berapa ramai saksi hidup. Followers kan. Saksi yang masih hidup. Saksi hidup. Kena bash. Kena bash. Alah, engkau orang pun dulu bash aku kan, gambar aku peluk Queen Elizabeth apa semua-semua tu. Jadi kau yang bash tu kau buat thread kat Twitter kan. Kau lupa? Engkau yang buat tu kan, kerja kau kan. Halo, aku hidup je sampai hari ni kan. Aku hidup je bro. Ada apa-apa nak kata kan? Tapi apa Queen Elizabeth kes apa ah? Kes apa ada waktu Queen mangkat. Jadi ada aku pegang buku tu, aku baca kan. Jadi buku tu depan tu memang pasal Queen, aku peluk dan muka sedih. So pula tu masa tu Mat Kilau punya filem tengah keluar. Semangat perjuangan nasional. Semangat Melayu masa tu tinggi. Kenalah aku kan. Ni Saki Baki penjajah yang ada di sini. Saksi hidup mangsa tentera bawang.
Tapi benda tu macam kejap je. Kejap kan? je. Kejap Jadi je. kau Tak janganlah masalah pun. takut hilang followers lah. Life kau ni tak didefinekan tentang followers kau lah kan. Betul. Kalau kau ada ramai followers, tahniah kan. Kau boleh berniaga kat situ sebab kau letak satu produk ramai yang beli. Okey, tahniah. Tapi kalau kau tak ada followers pun, it doesn't mean the end of the world lah tu. Betul. Mungkin diorang yang risaukan benda ni, maybe fokus diorang banyaknya dekat social media je kot. Sebab bagi aku social media ni memang boleh buat duit ke apa, tapi kau tak boleh fokus terlampau banyak di social media, di mana benda tu boleh hilang bila-bila masa je. Kan? So banyaknya orang yang takut hilang followers ni, maybe diorang punya income tu dah based on memang daripada social media. Sebab dia memang buat duit kat situ Memang dia kan. buat duit Jadi kat bila situ. kehilangan tu daripada RM100 kau dapat, mungkin kau dapat RM20. Patutnya bersyukur jugalah. Kau dapat duit juga kan daripada orang lain. Daripada budak-budak yang terpaksa hari ni aku nampak mak aku, esok pagi aku bangun nampak tak mak aku ni, ataupun aku sendiri dah mati ke. Jadi tolonglah fikir kau punya world view tu, janganlah ini je business aku follow. Jangan terlalu taksub dengan kehidupan media sosial lah. World view kau kena nampak semua benda yang shapekan dunia ni jadi indah. Bukannya dunia ni tentang kau dan follower kau dan itu je kan. Sebab tu kau tak boleh buat decision. Sebab kau punya world view kau cuma itu je. Lorong jalan kau itu je. Tapi itulah, macam ada setengah orang ni memang kehidupan diorang adalah 100% on social media. Semua benda kau nak share. Lepas tu kau nak seek validation from these people. Macam diorang tak peduli pun pasal hidup kau. Kau nak buat apa lah. Tapi janganlah sampai terlalu seek validation. Semua benda nak perlukan validation daripada orang lah. Keluar Terpulang kepada producer. So, kita buat dua version. Yang TV kita beep. Yang online kita okey je. Sebenarnya ada soalan Sid. Ada soalan Sid? Bagus lah segmen soalan penonton ni. Ah. Rasa macam ehwal Islam lah. Tapi bukanlah. Tapi podcast Yang lah. ni podcast ni special sebab kita ada audience yang boleh bagi soalan lah kalau dia nak. Sila. Question has to come from me sebab it's a bit religious sensitive, because just now we were talking about how this war bukan saja in terms of like Palestinians, it's also religion involved in the forefront, you know. So if you're talking about Malaysian climate lah kan, when you see people who are campaigning online, the one posting, making videos, you can see majority of them are Muslim, right? And very, very small number of non-Muslims, be it Chinese or Indians or any other race, making effort to speak about it or to do the awareness. Do you think we as a country still look at, even the Muslims involved, still like looking at this conflict as religion first, humanity next? Because that's what happened in 2014 with Gaza. Betul. Now coming back, you think we're still stuck there? Aku rasa pahit terpaksa kita telan, tetapi hakikatnya begitu. Maknanya umat Islam di negara kita melihat ini adalah perjuangan jihad. Kalau korang pernah tengok satu video viral, ada satu WhatsApp screenshot dengan audio clip daripada bapa kepada anak dia. Bapa dia ni bekas tentera. Dia kata dalam bahasa Sabah, dalam suara, kau kalau ada ini tentera mau pergi ke Gaza, kau daftarkan bapa malam ini juga. Bapa mau pergi. Kau jangan lawan cakap bapa ya. Bapa mau pergi sana juga. Kau cakap pada dia ini, aku ni bekas tentera, aku mau pergi sana sekarang juga kan. Jadi dia ada elemen agama tu. Maknanya aku nak gunakan kesempatan ini untuk jihad. Sebab jihad kau mati masuk syurga kan. Jadi tak dapat tidak begitulah. Jadi sebab tu aku kata, aku tadi hormat kalau kata kau terpaksa ambil side kepada Israel, aku tak boleh nak condemn kau. Sebab religion wise memang dalam Taurat tu, which is part of the Bible now, the Old Testament, the New Testament, memang openly declare bahawa the Jews are the chosen people. Orang Yahudi itu bangsa pilihan Tuhan. Jadi bagaimana kau ingat orang-orang yang pergi gereja setiap Ahad ni macam, oh kami nak sokong Hamas? Payahlah. Sebab dalam the holy books kau sendiri kata, Dalam Holy Scripture dia kata bahawa the Jews is the chosen people of God kan. The son of God ke atau apalah, maknanya apa kelebihan di dunia ni pun akan dapat kepada the Jews tu. Jadi agak payah engkau nak openly kata, oh kami sokong Hamas, when my religion tak berpandangan begitu kan. Jadi
tapi aku terpaksa comparekan juga dengan the westerner lah yang be brave kan, the white, walaupun dia orang the white supremacy, tapi dia kata when it involves children, women and older people, sick people yang mati kerana bom apa semua-semua, we cannot say that we belong to the Israel side, because they are the one who oppress and kill this group of people. Jadi dia orang ambil juga side tu, maknanya dia cuba tolak naratif agama, kau chosen people ke, kau apa ke, when you send your missile and killing this group of people, we cannot be on your side. Jadi itulah aku kata benda ni tadi, world view lah, macam mana kau nak hadam benda ni supaya kau boleh tunjuk pendirian kau. Sebab pendirian kau tu penting. Be it to the Palestinian, be it to the Israel. Israel pun harap kalau ada perarakan tengah-tengah bandar ada orang bawa bendera dia kan. Memang ada dekat kota-kota besar, London, New York semua ada dua side. Maybe some small portion of Israel side, a big portion of Palestinian side, but still ada benda tu. Jadi everyone mengharapkan ada sokongan tu, and aku urge lah supaya engkau ambil side engkau. Supaya engkau bukanlah baru turun dari marik ke, engkau tak tahu apa yang terjadi kat dunia ni ke, atau engkau hidup dalam gua, hidup yang tak perlukan sokongan daripada orang lain. Aku rasa ada dua benda yang berbeza lah, soalan yang Sid cakap tadi tu, yang mungkin kadang-kadang kita lupa. Dua benda yang berbeza. Satu ialah realiti konflik tu sendiri yang di Palestin ataupun di Middle East secara besarnya selama 70 tahun selepas perjanjian Balfour, selepas Inggeris basically bagi serahkan macam potong pizza Middle East ni, bagi ni dapat engkau, ini dapat engkau, dan bring in basically setting up the Zionist state. Itu satu benda, itu realiti lah maksudnya. Dan apabila satu konflik tu dah berlanjutan selama 70 tahun, pastilah konflik itu rumit dan sukar dan akan melibatkan banyak faktor. Sudah pasti dia akan sudah pasti dia akan bercampur antara politik, geopolitik, percaturan politik antara bangsa, kuasa nuklear, agama. Jadi dia ada banyak faktor sebab konflik dah lama, dah 70 tahun kan. Tapi itu tidak bermakna you can negate ataupun you can brush off the religion factor of it. Maksudnya tak semestinya kerana konflik itu lama dan berbilang faktor, maka hilang ataupun tumpul faktor agama dalam perseteruan itu. Sebab konflik itu masih lagi melibatkan Palestinian yang majoriti Muslim, walaupun ada Kristian. Ada Kristian dan hospital yang kena bom pun hospital Baptis kan. Itu satu. Dan satu lagi faktor yang lain yang kita mesti faham di Malaysia, sebab Cik tanya tadi di Malaysia kan. Of course kecenderungan orang untuk melihatnya pada lensa agama, sebab contohnya kalau orang Melayu lah, ini kita cakap dari segi pengalaman, macam kita sendiri, contoh kalau pergi camp motivasi ke apa benda semua kan, ataupun dengar ceramah daripada ustaz apa benda semua, kesian orang Palestin kena tindas dengan Zionis dan sebagainya daripada kecil. Nyanyi pula lagu anak kecil bermain api apa kan. Kalau camp motivasi kan ada gambar budak baling batu dekat kereta kebal. Benda tu dah banyak kali diulang, naratif itu diulang, dan pada kebanyakan masanya memang betul begitu. Jadi kefahaman ataupun kacamata orang Melayu Islam di Malaysia melihat ini sebagai religion first, and I think it's not wrong because memang begitu pun mereka dibesarkan. Namun bagaimana kita mahu orang lain menanggapi konflik itu bergantung kepada kita. Maksudnya kalau kita nak dan saya tak berapa setujulah bila audience cakap non-Malay tak sokong ataupun tak menzahirkan. I think they do on sama ada on their platform, on their private space. I think they do, but bagaimana cara untuk kita mengajak orang lain untuk menanggapi konflik itu mungkin tidak sama dengan cara kita faham. Sebab aku selalu percaya yang bila kita share the whole world with everyone else, kita semua melihat dunia ni dengan kacamata yang berbeza. Sebab power spek aku lain. Kalau aku bagi kat orang sebelah aku, dia tak akan nampak apa yang aku nampak. So kita kena tanya dia power dia berapa, dia pakai spek apa. So baru dia akan nampak. Jadi barulah kita boleh mengajak semua orang untuk bersama-sama rasa benda tu. Kalau dia boleh menghulurkan rasa simpati dia sebab factor tu beyond religion, it's because humanity ataupun geopolitics ataupun justice. So biarlah orang memahaminya dari sudut pandang itu. Tidak bermakna
cara kefahaman dia itu salah. Tak apalah kita nak faham dari sudut agama dari segi kesucian Masjid Al-Aqsa dan sebagainya. Itu tak apalah. Itu your choice. Tapi orang lain mungkin menanggapinya dari sudut yang lain. Jadi aku nak tambah sikit, kalau kata kau malu sangat nak ambil side ke apa, kau contohilah Brazil. Brazil ni ahli kepada Security Council, Majlis Keselamatan PBB. Dalam Majlis Keselamatan ada beberapa member veto power ni lah, US, Russia, China apa semua kan. So yang the non-veto power ni yang diundi setiap berapa, 4-5 tahun sekali ke untuk, termasuk yang sedang menjadi member sekarang ni ada UAE, Emirat Arab Bersatu, negara Islam kita tahu. Tetapi yang keluarkan resolusi untuk ceasefire di Hamas sekarang, di Palestin sekarang, gencatan senjata di Palestin dan Israel punya war sekarang, ialah Brazil. So Brazil mengetepikan hal agama lah, maknanya being a super majority of Catholic Christian country, dia keluarkan ni disokong oleh China, disokong oleh Jepun, dan adalah negara-negara bukan member yang lain, Malta dan sebagainya, termasuk UAE sokong. Tapi nak ceritanya bahawa bukan UAE yang negara Islam ni keluarkan resolusi tu. Jadi kita tak perlu melihat semuanya berpaksi pada agama sahaja. Betul. And you don't have to be a Muslim to support Palestine. Kalau kita selalu dengar cakap kan, or maybe the Jews kata you don't have to be Jews to support Israel. Tapi jadi tak mungkin lah kalau kata artis tadi tu nak kata dia neutral, pelik sangatlah bunyinya. Sebab even kalau tak silap saya, Colombia dia nak usir, dia nak halau dah dia punya ambassador. Betul. Daripada negara dia. So maybe last question. Kita dah sampai ujung juga. Last question. Maybe Nizam tahu ataupun Izam boleh tahu, sebab ramai saya tengok dekat Twitter yang selalu bertanya kan. Benda ni rasa semua dah ada yang dah tahu. Maybe ada yang tak tahu. Mengenai kenapa kita tidak boleh hantar tentera kita ke sana. Sebab apa? Mungkin aku nak mulalah sebab pengalaman juga. Silakan. Ketika Arab Spring berlaku ketika di mana rakyat-rakyat negara Arab pada waktu tu dia bagaikan suatu suara, dia memberontak di banyak negara termasuklah yang paling utama sekali berlaku di Mesir, kejatuhan presiden yang lama dulu tu lah, aku tak ingat nama dia siapa, tapi dia yang berkuasa lama secara diktatornya, kemudian jatuh ke Libya, dia merebak-rebak dan sebagainya. Arab Spring ni tahun 2011 kalau tak salah aku. Aku terbang bersama pesawat TUDM daripada Subang menuju ke Arab Saudi untuk ambil student kita yang berada di negara-negara Arab ni. Diorang terkandas sebab semua asyik tunjuk perasaan aja kan. Aku sampai ke Cairo tu memang kira tak boleh bergerak ke mana-mana lah. Sini checkpoint, sana checkpoint, orang pegang parang tepi jalan dan sebagainya. Memang sangat dangerous. Jadi kerajaan decide untuk bawa balik student Malaysia balik ke Malaysia guna pesawat tentera kita TUDM. Aku cerita dah sampai Cairo, tapi nak sampai Cairo, engkau take off daripada Subang, kau terpaksa turun Maldives. Kau dah sampai Maldives, kau kena turun Sri Lanka. Dah sampai Sri Lanka, kau kena turun Pakistan. Masuk pula Emirat Arab Bersatu. Nak masuk Arab Saudi tu, aku terkandas ke Arab Saudi mau 2 ke 3 hari. Sampai Raja Arab Saudi kata, kita buka airspace untuk aircraft kau, barulah kau boleh take off. So itu jawab persoalan kenapa kita tak boleh senang-senang hantar. Kita semangatlah nak hantar kan. Cakap memang senang. Cakap senang lah. Kumpul je barang, kumpul orang, siapa nak pergi jihad ke apa, bawa. Terbang aja. Kau terbang je atas Israel, jatuhkan je barang tu. Cakap senang. Kau tak fikir kita nak melintas negara-negara tu semua, tunggu dia bagi buka ruang udara dia dulu, barulah kau sampai. Jadi kau punya bersemangat macam mana sekalipun, kalau kau baru nak take off, Thailand tak buka airspace dia, kau patahlah balik Subang. Jadi nampak itu pengalaman dia. Kau nak pergi Laos transit dekat Bangkok sejam pun kau dah bising. Itulah ini tu. Banyak tau kena transit. Itulah tu. Ingat senang-senang je. Kan aku berapa hari tak gosok gigi tu. Sebab memang duduk dalam flight kan. Kau nak gosok gigi je. Tapi betul ke ada juga saya dengar dekat Twitter last time maybe kan. Diorang cakap yang kita punya ketenteraan ni adalah bersifat defensif, bukan ofensif. Sebab tu adalah salah satu juga sebab kita tak boleh menyerang. Betul ke? Kita negara yang percaya pada diplomasi lah. Kalau China dah hantar kapal dia, engkau duduk kat pantai Sarawak, kau boleh nampak kapal China. Kita bukan nak kata China keluar. Kita bincang, hantar orang kat Beijing kan. Kita memang hantar kapal kita, tapi beza kapal dia besar gegasi tu dengan kapal engkau yang cenonet kecil tu, memang tak payahlah. Jadi kita memang tidak
secara semangat ASEAN-nya, tak cakap pasal Malaysia je. 10 negara ASEAN ni memang telah bersetuju bahawa pendekatan yang untuk kita mengatasi konflik apa sekalipun, kita guna diplomasi. Jadi hampir pasti semua negara ASEAN, bukan sahaja Malaysia, mengamalkan defensif lah. Mungkin ada sikit-sikit tunjuk kuat sana sini kan, tapi apa pun akhirnya kau balik ke meja persidangan lah. Mungkin kita tapi kita faham lah, understandably angry and helplessness tu kadang-kadang rasa ketidakmampuan ataupun rasa tangan kita tergari dan terikat dan kita tak boleh buat apa-apa tu akan mendorong emosi kita untuk bertanya soalan yang kadang-kadang kurang tepat ataupun salah. Sebab kita ada, sebab terutamanya naratif ialah kegemilangan agama akan kembali dan sebagainya. So semua benda tu memang merajai psiki orang Melayu Islam dan kita tak boleh deny benda tu, bahawa betapa gemilang dan gahnya kalau kita boleh kita boleh terbang dan kita boleh lah tentera berkuda ke apa benda, pergi pancung semua orang, panji hitam semua kan. Pancung orang tentera Zionis semua dekat tu. Memang itu dan bayangan itu kita tak boleh deny bila benda tu berlaku, sebab kita pun berkongsi rasa helplessness tu, rasa macam tak boleh ke kita buat something. So in despair, in desperation, kita akan bertanyakan soalan-soalan yang kadang-kadang tak masuk akal, lebih menghampiri kemustahilan lah. Ataupun lebih baik daripada itu, kita boleh boleh buat benda yang lebih meaningful. Contohnya kalau kita ada kemampuan, kita boleh beli barang-barang yang memang diproduce dari Palestin. Ada banyak kalau kita pergi kedai Arab, pergi kedai Arab yang jual kacang-kacang, kurma, memang ada produk of Palestin. Jadi beli. Itu antara benda yang kita boleh buat. Derma kepada NGO-NGO yang memang beraudit. Contohnya terus sebarkan kesedaran mengenai isunya dekat kita punya social media dan platform. Borak dengan kawan-kawan yang mungkin diorang tak ada masa untuk tahu benda ni. Diorang sibuk dengan benda lain, sibuk dengan kerja dan sebagainya. Ambil masa untuk borak, untuk educate diorang. Mungkin dan urusan macam Izwan cakap tadi lah, dengan Tuhan lah, berdoa dan sebagainya. Mungkin ini cara yang lebih bermanfaat untuk kita share kita punya rasa gelisah dan kesedihan kita dengan apa yang berlaku di Palestin Israel. Dan tolong aku nak cakap kepada siapa yang telefon rakyat Malaysia kat Gaza tu, boleh tak nak sebab dengar bunyi bom? bom. Aku buka kasut aku baling kat kau kan. Aku memang Kau lah, cakap dengan kau lah. So maybe itu je lah last. Dan so kepada korang luar sana, orang kata teruskan sebarkan awareness, sebab bagi aku internet tu adalah salah satu platform yang powerful lah. Memang sangat cepat. aku respect yang hack kepada apa? Ya, kat Israel. Twitter tu kan. Team hacker. Team hacker. At least tu je yang dia boleh buat kan. Betul. So teruskan sebarkan, dan kepada influencer-influencer kat sana juga yang tengah tengok ke apa, janganlah buat keluar statement-statement yang bodoh tu semua lagi. So kalau kau rasa tak nak buat apa-apa, diam je lah. Diam je. Macam Izzuan cakap, kalau macam tu dia apa Cik Izzuan? Pergi duduk dalam gua. Dalam gua jangan. Saya terasa sikit kalau gua ni. Menu kan? Okay, terima kasih Izzuan dengan Nizam sebab sudi datang share, InsyaAllah. Dan kalau nak tahu, ini merupakan podcast kita yang terakhir untuk season ni. So kita akan buat season baru kalau diberi kesempatan. Jadi terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi di next season Borak Kepo yang akan datang. Bye guys. Kau faham tak? Kau nampak macam bebal je tadi, macam tak banyak jawab tadi.